Dan saya tak pernah kacau mereka sekali pun benda ni tuan-tuan. Itu sebab saya kata saya boleh panggil kat mereka macam ni. Aku salute hang. This part you beat Dr. Mazhar, you beat Kamili, you beat Nurul, yang you beat semua ustaz-ustaz, setengah ustaz-ustaz Wahabi yang jahat, bukan lagi nakal. Sebab aku tak pernah kacau mereka kacau aku. Orang tak kacau hampa, yang apa pergi attack orang sewa. Aku tak pernah kacau Kamili sebelum ni, aku tak pernah kacau Mazhar sebelum ni, aku tak pernah kacau tu yang Koi tu, yang seorang tu. Haram Jadah Sekok itu nama apa tak tahu. Orang tak kacau hampa, apa pergi kacau orang. Baik. Isu dia begini. Agama Islam dan umat Islam tak ada kacau Abang Lepat, tak ada kacau Wan Hizam, tak ada kacau Haji Syari. Kenapa tiba-tiba ni tiga orang ni bercakap menyelewengkan Al-Quran, menyelewengkan sunnah Nabi SAW? Ini mengganggu agama Islam. Why? Why do you do this? Lepas tu you play victim game. Kenapa? Kenapa you buat kacau? Kenapa you selewengkan makna Al-Quran? Kalau ada yang tanya Ustaz, mana dia selewengkan makna Al-Quran? Boleh tengok video 1 jam lebih saya membongkar kitab-kitab Lepat yang sampai hari ni saya tak dengar lagi respon daripada dia. Apa salahnya respon betul-betul? Hari-hari buat video live, respon betul-betul. Be responsible for what you said. Be responsible for what you wrote. Saya dah kemukakan hujah. Saya dah nukil daripada kitab-kitab awak sendiri. Ribat, refute. Jawab balas. Tunjukkan di mana saya salah nukil awak. Jawab balik. Ni tak, diam. Lepas tu maki hamun nak ancam pukul. You are really funny guy, ya. Sangat-sangat melucukan, ya. Sangat-sangat melucukan. So, kenapa kacau? Kenapa kacau agama Islam? Agama rasmi negara ini adalah agama Islam. Negara Malaysia yang kamu dakwa datang daripada negara ini. Kenapa kacau? Kenapa selewengkan makna Al-Quran? Antara yang diselewengkan oleh Lepat adalah ayat-ayat berkenaan dengan solat. Yang sampai hari ini beliau nafikan. Saya dah kemukakan hujah betul-betul. Jawab betul-betul. Ya? Respond to my points. If you have guts, if you really are arif billah, ahli ma'rifat. Kalau hampa nak betul-betul, we go fair. 12 orang hampa dah, 12 orang kami guru dah. Aku buat turun semua, sepelusuk aku mention ni mereka turun. Pasal mereka mengajak ilmu ni, mereka dah letih dah di fitnah. Mau main kita buat macam tu. Buat live pun tak apa. Aku cari 12 orang ahli-ahli makrifah yang kau-kau yang pandai hadis firman pula. Hampa tengok, hampa dikenang macam gendang. Kami cari pakar kitab kerukunan, rukun-rukun semayang ni, semua kita cari habis. Kalau mau. Oh, bawa you punya 12 orang, 13 orang, 14 orang, satu Malaysia punya ahli makrifat, bawa. Bismillah. Bawa. Let's hear their response. Fawailul lil musallin. Celakalah, neraka wail lah kepada orang yang solat. Oh, saya tak pernah kata tak payah solat dan sebagainya. Pergi baca. You baca balik buku you. Baca balik buku you. Terima kasih si babi hutan. Baca perdebatan antara Mat Dauf dengan pilot tu. Dekat kedai kopi tu. You bawa cerita solat khauf. Ya, solat dalam keadaan takut. Allah izinkan kalau solat dalam keadaan takut dalam peperangan, tahu bahawa akan diserang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu takut, kamu boleh solat dalam keadaan kamu berjalan ataupun kamu naik kenderaan. Bila dalam situasi konteks peperangan. Itu yang difahami oleh para ulama. Itu yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lepat dalam kitab, terima kasih si babi hutan. Dia campur-campur ayat ni. Campur-campur ayat. Fawailul lil musallin. Lepas tu dia campur ayat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lepas tu apa yang Mat Dauf kata, karakter dekat dalam terima kasih si babi hutan tu kata. Kan? Maksud dia kita ni, bila nak masuk solat, kita berada dalam keadaan takut. Kenapa kita takut? Sebab Allah kata celaka bagi mereka yang solat dan lalai dalam solatnya. Sebab dia nak membuktikan adanya solat daim itu. Solat daimun yang dia dakwah begitu. Dan solat daim ni adalah konsep daripada golongan batiniyah. Bagi siapa yang nak faham boleh rujuk kitab Hamka di mana beliau bercerita tentang sejarah kebatinan di Indonesia. Dia jumpa istilah solat daim ini dekat dalam kitab-kitab kebatinan. Antaranya kitab Gontoloco, kitab Gontoloco. Dan solat daim yang dibawa oleh mereka itu adalah solat yang mendakwa bahawa tak perlu rukun fi'li, tak perlu rukun qauli. Dia solat sepanjang waktu. Jadi bila Lepat menggunakan istilah solat daim, lepas tu dia campur-campurkan ayat tu dan dia tafsirkan dengan tafsiran yang rosak dan menyeleweng. Lepas tu bila orang tuduh
You nak kata solat ni, solat yang seperti mana difahami oleh rata-rata umat Islam ni, tak perlu ke? Oh tak, dia pusing sana, dia pusing sini. Ni tak jujur, ni tak jujur. Your book is there for everyone to read. You jangan nak pusing-pusing, you jangan nak lari-lari. Okay? Agama Islam ni bukan agama you. Agama Islam ni telah dijaga dan dikawal alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada para ulama mencipta ilmu-ilmu untuk memelihara bahasa Arab, memelihara usul tafsir, memelihara akal manusia, memelihara cara macam mana untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So you jangan suka-suka datang, nak ubah sana ubah sini, lepas tu bila orang kritik you main victim game. Don't play that game, ya. Muslims are not fools, ya. You jangan ingat orang Islam ni kita tidak ada ulama, kita tidak ada orang yang akan bangkit untuk pertahan. Ustaz-ustaz kecil macam saya ni pun kita boleh bangkit untuk pertahankan. Kita tak perlu ulama besar-besar, tak perlu mufti untuk datang untuk betulkan kesalahan fatal yang dibawa oleh saudara Lepat ini. Bagi siapa yang tak faham lagi, boleh rujuk video saya, type nama saya, type Lepat. 1 jam lebih saya menjelaskan tentang penyelewengan yang dibawa oleh saudara Lepat. Dan dalam kitabnya, My Name is Muhammad and I Love You All, okay, beliau mengedepankan satu statement yang berbaur akidah Jabariyah, ya? Berbaur akidah Jabariyah. Beliau bercakap bahawa orang yang kafir itu Allah yang pilih mereka kafir, jadi apa yang kita nak tentangkan lagi? Dan penjenayah itu, dia kata tak ada penjenayah dalam dunia ni. Seolah-olah mendakwa bahawa semua orang itu yang buat kesalahan, buat kejahatan di atas muka bumi ini adalah kerana physiological problem, otak ada masalah, maka mereka terpaksa melakukan. Bila you kata tak ada penjenayah atas muka bumi ni, lepas tu you bercakap tentang kekufuran, lepas tu you tanya apa lagi yang nak ditentang kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih orang itu menjadi kafir. Bukan termasuk qadar-qadar. Qadar-qadar tu lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh saudara Lepat ini. Itu adalah akidah Jabariyah. Dan siapa yang mengkaji apa yang dibawa oleh saudara Lepat ini, anda akan tahu ke mana dia pergi. Ya? Nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi itu yang dimarahkan oleh kami. Dimarahkan oleh sebahagian majlis-majlis fatwa dan ramai asatizah, ustaz-ustaz. Tak ada orang kacau you. Tak ada orang kacau you 3 orang. Tak ada orang kacau you Lepat. Tak ada orang kacau Wan Hizam. Tak ada orang kacau Haji Syahri sebelum ni. Sebelum kamu keluar gebang makrifat dekat kedai kopi, dekat YouTube, bercakap sesuka hawa nafsu. Yes, 3 of you bercakap sesuka hawa nafsu. Baru bila kami dengar, kita tak boleh terima benda ni. We can accept your nonsense. And what you've written, we can accept your nonsense. So kenapa nak kacau agama Islam? Kenapa nak kena kacau? Why? Kenapa you nak kacau? You nak ganggu keselamatan? You nak buat kekacauan, kekecohan? What do you want to do? What do you want to do sebenarnya? Saya tanya ketiga-tiga ni. You nak apa sebenarnya? Kenapa kalau you nak memahami Al-Quran, kenapa you tak rujuk tafsir Al-Quran? Kalau you nak faham hadis Nabi SAW, kenapa you tak rujuk hadis Nabi SAW? So we need to confront them, we need to expose them. Sebab tu saya jumpa mereka berdialog. Kalau mereka betul ada hujah, kedepankan hujah dan tunjukkan bahawa saya yang salah. Saya tak ada masalah. Tapi kenapa lari? Kenapa bersembunyi? Kenapa menikus? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. You kalau nak cakap fiqah ke apa benda, okey, kita tak ada masalah. You dah kacau the heart of our aqidah. The heart of our aqidah. Fahamkan kenapa kami timbulkan isu ini. So you are not the victims. The Muslims in Malaysia and Nusantara are your victims. Orang Islam di Malaysia adalah mangsa pada kamu. Kamu bukan mangsa. So don't play the victim game. Don't turn the table. Don't play the victim game with us. Saya ada dapat satu, itu Maza, bunda mana Mayere itu Maza sama itu Kamili itu. Itu murah punya ustaz lah. Serupa babi lah dia mari sondo entam sama itu budak.